Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Habib Abdullah Al-Haddad wa ila Syekh Idris Al-Khayyat wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 126. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tanbihun ay haza munabbihun liman ghafala. Bermula ini satu peringatan bagi mereka yang lalai. Maksud kata benda ni, benda yang nak sebut ni benda yang penting. Sebab tu dia mendatangkan dengan kata tanbihun. Jika dikatakan apa farq, apa beza antara mazhab ahli sufi dengan mazhab jabariyah. Jadi di sana tu nampak macam nak semih, nampak nak hampir sama puak ahli sufi dengan jabariyah pada fahami masalah semuanya Allah Ta'ala. Kita ni tak ada berapa. Gak kita kalau ahli sunnah pun lebih kurang begitu. Cumanya beza di kita ni ialah sabit bagi kita usaha dan ikhtiar. Adapun jabariyah tak ada langsung usaha ikhtiar tu. Baik, tak apalah. Jadi apa beza antara ahli sufi dengan puak jabariyah ni yang menyerah segala sesuatu tu Allah Ta'ala semata-mata? Nescaya dijawab daripada kil tadi, daripada dikatakan tadi, perkataan orang. Dijawab daripadanya kil seperti barang yang berkata setengah mereka itu ulama. Ulama kata apa? Bermula mazhab jabariyah itu menafi mereka itu jabariyah akan ikhtiar bagi hamba sama sekali. Jadi puak jabariyah tu dia menidakkan teguh bagi hamba tadi tu dengan usaha dan ikhtiar. Tak ada langsung di hamba tu usaha ikhtiar. Pilihan pada nak melakukan benda baik atau buruk. Pada segala perbuatan hamba tak ada langsung ikhtiar dia.
Dan berpegang mereka itu puak Jabariyah atas qada dan qadar. Dan berpegang mereka itu, yakni pada segala perbuatan itu atas qada dan qadar semata-mata. Ketentuan yang telah Tuhan tentukan, itu qada, qadar yakni benda yang Tuhan lakukan. Dan melihat mereka itu Jabariyah baik dan jahat daripada Allah Ta'ala, dan tiada melihat pada diri mereka itu Jabariyah orang saat ni perbuatan, seperti tiada melihat mereka itu puak Jabariyah tadi daripada jamadat. Jamadat tu batu, kayu, benda-benda keras tu lah dia panggil jamadat. Jadi dia melihat ke segala perbuatan itu Allah Ta'ala semata-mata. Dia tak lihat langsung pada diri mereka yang mengejar ke kejahatan. Sedangkan ada ayat ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tu Tuhan sangat ke bagi kita. Bukan tak ada semata-mata tu, tidak. Jadi bagi mereka tu kita negak supaya batai kayu jamadah hak tak bergerak bergapo, ataupun kita kata seperti layar-layar yang diterbangkan oleh angin ke kanan ke kiri utara selatan. Menghendaki mereka itu Jabariyah akan menyucikan Allah Ta'ala daripada lemah. Bagus dah. Dia nak menyucikan Allah Ta'ala daripada lemah. Maksud kata Tuhan tu kemampuan di atas segala perkara. Tengok selapis baguslah. Seperti mana kita tengok selapis puak Qadariyah, puak Mu'tazilah, yang mana mereka beriktikad bahawasanya perbuatan buruk tu tidak daripada Allah Ta'ala semata-mata. Tu nampak pada satu lapis. Berjuruhlah mereka tadi, sebab nak nampak ke Tuhan tu hak baik semata-mata. Tetapi mereka lupa bila mereka beriktikad, berpahaman begitu, bahawa ada sesuatu yang kuasa, sama kuasa dengan Allah Ta'ala pada memberi kesan sesuatu perkara. Dia lupa pada nak melihat ke perkara tersebut. Ni pun Jabariyah pun sama. Tiada melihat mereka itu daripada jamadat, menghendaki mereka itu akan menyucikan Allah Ta'ala daripada lemah. Itu tujuan mereka. Maka sesatlah mereka itu puak Jabariyah. Kerana apa? Kerana membangsa mereka itu Jabariyah akan zalim kepada nyonya Allah Ta'ala. Kok tu pula. Dia membangsa, mengiktikad baik buruk Allah tu, kita iktikad gitu juga. Tapi kita tak membangsa ke kata hak jahat daripada Allah. Seperti mana ayat tadi, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau benda baik baru kita bangsa pada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau benda tu buruk kita bangsa ke diri kita. Kita nisbah bangsa kepada diri kita hak je buat silap. Bukan kata Tuhan buat dah hamba jadi miskin, Tuhan buat dah hamba jadi malah, Tuhan buat dah hamba jadi sakit. Tanpa kita salahkan diri kita, kita ni makan ikut dia jadi sakit. Tanpa kita nisbahkan diri kita tak usaha, jadi miskin dan sebagainya. Maka pada waktu tu faham puak Jabariyah. Jadi asalnya dia tu nak kata Tuhan tu tak ada lemah pada segala perbuatan, Tuhan mampu. Tetapi bila dia telah membangsakan Allah Ta'ala tu dengan sesuatu perkara hak zalim, perkara hak buruk, tu jadi sesatlah mereka. Kerana membangsa mereka itu akan zalim kepadanya, kepada Allah Ta'ala, dengan jalan terkandung. Terkandung maksudnya di atas jalan menyeluruh.
dan menyesat mereka itu akan sufaha mereka itu. Jadi puak apa nama ni, Jabariyah tadi telah menjadi ke puak sufaha, yakni puak bodoh daripada mereka itu tersesat. Kerana pahaman mereka tadilah kerana menisbah ke baik buruk tu semata-mata daripada Allah Ta'ala, tanpa menyalahkan kita yang mana hasil benda saat ni daripada kita. Adapun ahli sufi tu nak ayat kata puak Mu'tazilah. Adapun ahli sufi musyahadah mereka itu akan fana segala perbuatan makhluk. Tu lain. Dia bukan membangsa ke baik, buruk, jahat tu pun kepada Allah dah. Lepas tu lagu mana? Mereka musyahadah. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallah ka'annaka tarah. Anta'budallah ka'annaka tarah, kamu ibadat ke Allah seperti kamu duk lihat ke Allah. Tu maka musyahadah. Mereka menyaksikan pada mata hati mereka segala benda baik buruk tu nampak semuanya daripada af'al Allah. Beza tu. Daripada iktikad kita ahli sunnah pun baik buruk pada Allah, tak salah dah. Kalau pada mata hati mereka menyaksikan baik buruk Allah Ta'ala semata-mata, orang membuat baik pada dia, orang menyusahkan pada dia, dia nampak Allah Ta'ala semata-mata, betul dah lah pada ahli sunnah pun begitu dah. Tapi kita pada ahli sunnah ni, kita hanya beriktikad. Jadi oleh kerana itulah bila orang buat jahat ke kita, kita marah. Sebab kita tak siapa tangga ahli sufi yang mana musyahadah, menyaksikan benar kata benda tu daripada Allah. Kalau menyaksikan kata benar daripada Allah Ta'ala setiap perkara baik buruk yang tertipu pada kita, nescaya kita tak akan marah orang buat buruk pada kita. Sebab kita melihat af'alullah, akidah kita pun begitu juga. Dia tu tak mampu nak buat kejahatan pada kita kecuali Allah Ta'ala kehendakkan benda saat itu berlaku, baru berlaku. Jadi nak kata hak mentaksis dan mentaksirkan benda tu berlaku di kita ialah Allah. Nampak dah? Tu beza dah tu. Beza Jabariyah dengan ahli sufi saat ni. Adapun ahli sufi, musyahadah mereka itu akan fana, akan tenggelamnya mereka, binasanya diri mereka, tak lihat diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa dia kenal ke diri dia, maka dia kenal ke Tuhan dia. Dia kenal dirinya tak ada apa-apa, dia kenal Tuhannya segala-gala. Wa man arafa rabbahu fasadan jasada. Maka bila seseorang itu melihat ke sesuatu tu daripada Allah, maka fana diri dia. Fana tak nampak diri. Dia tak nampak dia buat baik, dia tak nampak orang buat jahat ke dia. Kecuali dia nampak semua tu semata-mata daripada af'al Allah. Hak ni lah orang ahli sufi tu boleh duduk maqam mutmainnah. Apa mutmainnah? Tak geger, tak sibuk, tak serabut hati mereka tu, kerana memandai tu semua daripada Allah Ta'ala. Oh, hebat. Adapun ahli sufi mereka musyahadah akan fana sekalian perbuatan makhluk. Fana yakni binasa, ia tak nampak langsung perbuatan tu daripada perbuatan makhluk. Dan zatnya zat makhluk, tak nampak juga diri makhluk pada perbuatan Allah Ta'ala. Hak mari duk laku diri ni af'al Allah. Dan zatnya zat Allah, hak dia musyahadah, hak dia duk saksi Tuhan, bukan makhluk, bukan diri dia. Tu ya orang-orang ahli sufi suruh ibadat hingga tak nampak diri. Tak nampak diri kita ni hak mengangkatkan tangan, tak nampak diri kita ni hak jom baca kitab, tak nampak diri kita hak jom mengaji kitab, tak nampak diri kita ni hak jom buat baik, bersedekah dan sebagainya, tak nampak diri. Lepas tu nampak Allah. Allah hak beri izin, Allah Ta'ala yang kehendak. Maka kerana itulah hilang, tidak ada bagi mereka ni sifat wujud, sifat rasa
ajib dengan kebaikan diri dia, dak. Oh, rasa ajib dengan dia ceramah ni sedap, orang pakak dengan dak. Tu orang-orang yang sampai pada makam ni. Dapat mereka itu akan yang demikian itu. Dapat mereka itu ahli sufi akan yang demikian itu. Musyahadah dengan zauq, dengan kecapai. Musyahadah saat ni. Seperti mana kalau orang rasa ke buah durian saat ni, dia boleh gambar ke betapa durian ni daripada sebiji butir boleh hasil kepada durian hok sehebat ni. Dia mari zauq tadi. Dan wujdan. Wujdan ni maksudnya kedapatan. Satu benda Tuhan campur ke bagi mereka ni. Orang-orang yang mana suci hati mereka daripada aghyar de aqdar. Suci hati mereka daripada aghyar, yakni masiwallah. Tak ada pada hati mereka tu masiwallah. Dan keruh-keruh dosa-dosa pun tidak ada. Ni hebatlah kelakuan mereka ni. Ni tengok ni, penutup kitab ni duk kecek bahasa tinggi tu. Nak suruh kita sapa kepada makam-makam orang ahli sufi. Kita kena minta doa dengan Allah Ta'ala, kita ni nak jadi ahli sufi. Ni, orang hok suci hati, tak memandai ke selain daripada Allah Ta'ala. Gitu. Dan wujdan, kerana pandang mereka itu ahli sufi segala perbuatan makhluk dan zatnya zat makhluk ini, mereka pandang dengan dinisbahkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yakni semata-mata. Tu yang mari la haula wala quwata illa billah tu. Astaga, tak boleh suka juga aneh. Dan ini dengan dinisbahkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tak apa hal lain. Dan zatnya, aku rasa sedap sikit. Dan zatnya zat Allah Ta'ala tiada diiktibar sekaliannya. Dan zatnya zat Allah tiada diiktibar sekaliannya, sekalian perbuatan makhluk tadi. Dan zatnya Allah tiada diiktibar sekaliannya, sekalian perbuatan makhluk pada hakikat, kerana hampus. Kerana hampus, yakni kerana terhapus sekalian itu, sekalian perbuatan makhluk. Tak nampak makhluk. Tak nampak makhluk, tak dengar makhluk. Kita tak nampak makhluk, tak dengar hak makhluk. Tak nampak hak Tuhan tu. Kita tak nampak hak tu lagi. Tak berapa nak molek lagi lah kitanya. Baca saja dulu. Pada fi'lun Allah Ta'ala, pada perbuatan Allah Ta'ala. Dan zatnya zat Allah yang wajibal wujud, yang mesti ada. Wal awwalu wal akhiru, bermula Allah Ta'ala yang awal dan bermula Allah Ta'ala yang akhir. Dan wujud segala makhluk ini antara dua. Dan wujud segala makhluk ini antara dua. Adam, antara dua Adam, dua tiada. Antara dua Adam, kena baca gitu. Dan bermula wujud makhluk ini, wujud kita ni antara dua Adam. Mana Adam lahir, Adam hok terdahulu. Lepas tu Adam hok lagi akhir. Dulunya kita tak ada. Lepas tu ada. Lagi akhir datang tak ada pula. Tu dua Adam dah. Dahulu dan lagi akhir datang. Dua Adam. Sebab itulah tiada, yakni tiada mengira ke puak ahli sufi itu, tiada iktibarkan mereka ahli sufi segala makhluk. Kerana tu mereka tak memandangkan dengan makhluk tu ada. Sebab dulunya tak ada, patu ada, patu tak ada. Jadi mereka pun memandang kepada hakikatnya makhluk ni tak ada. Jadi ada tu pun sekadar pinjaman.
dalilnya firman Allah Ta'ala haning hok buat ahli sufi dah ambil pendalilan pada musyahadah ke mereka ni daripada firman Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Dan firman-Nya Ta'ala itu nak kata tidak kamu yang melontar, tetapi Allah Ta'ala lah yang sebenarnya pada melontar, pada menjadi ke sesuatu. Dan firman-Nya Ta'ala, Kul kullum min indillah. Itu dalil lagi. Jadi ayat ni dia tak bertembung dengan ayat ma asabaka min hasanatin fa min Allah, tak bertembung. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Kerana ayat tu duduk kecek pada nak membangsa ke baik buruk tu kepada Allah dan kita buruk. Hak ni pada hakikat, pada pandangan, pada musyahadah, daripada iktikad. Kullum min indillah, katakanlah baik buruk semuanya daripada Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Dan firman-Nya Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala lah menjadikan kamu dan tiap-tiap apa yang kamu jadikan. Surah As-Saffat. Serta demikian itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Serta demikian itu pandang tiada menafi mereka itu. Serta demikian itu pandang, yakni dengan mata hati. Pandang ini dengan mata hati. Serta demikian itu pandang dengan mata hati, tiada menafi mereka itu akan syariat. Tiada menafi mereka itu pun ahli sufi ni akan syariat. Memanglah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan tiap-tiap apa yang berlaku pada kamu Allah Ta'ala je lakukan. Tetapi bukanlah dengan makna kita kalau kau tak mayat pun dah Tuhan buat kau tak mayat. Tidak begitu. Tak menafikan syariat. Kan kewajipan pada semaya itu, walaupun hakikatnya kita boleh semaya ni pun daripada anugerah Allah boleh buat ibadat ni. Jadi tidaklah mereka itu ahli sufi menafi akan syariat yang zahirah daripada suruh dia tegah. Tuhan suruh kita semaya, Tuhan tegah kita bermalah-malah, Tuhan tegah kita tu dengan kecek bohong ataupun melakukan maksiat dan sebagainya. Dan hikmah bangkit Rasul, atau situlah kalah, dan tidak menafikan daripada hikmah bangkit Rasul. Atu kullazi haqqin haqqahu. Letakkanlah setiap hak punya hak tu pada hak dia. Maksudnya pada pandangan hakikat kita letak di Tuhan segala-gala. Tetapi pada makam syariat, pada nak nisbah dan sebagainya, teguh suruh semua, kita nisbah ke malah tu di kita. Kita nisbah ke kebaikan kita tu dikurniai Allah Ta'ala. Atu kullazi haqqin haqqahu. Tu kullazi haqqin haqqahu. Maka inilah setinggi-tinggi makrifat Allah. Inilah maka yang paling tinggi, iaitu dia meletakkan hak sebenar tu pada kedudukan dia. Pada maka syariat ni, pada maka hakikat hak tu. Inilah setinggi-tinggi makrifat akan Allah, ialah makrifat segala rusul, jamak tu ni, dan segala awliya, wali-wali yang di bawah qadam mereka itu, yang di bawah tapak kaki mereka itu rasul. Para awliya ni di bawah para anbiya, para rasul alaihi wassalam. Wallahu a'lam, ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Dan bermula Allah Ta'ala lebih mengetahui. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kami dan kamu sekalian daripada mereka, yakni yang sampai kepada makrifat yang khassah. Amin ya rabbal alamin. Sikit lagi.
Dan ada pun mazhab Qadariyah. Saat ni Jabariyah dak menakut sangat. Qadariyah ni berdebat lajak. Semua dia semata-mata tak ada Tuhan. Iaitu menyabit mereka itu mazhab Qadariyah akan ikhtiar bagi hamba. Dia mensabit ke ada di hamba tu usaha. Bagus dah. Pada sekalian perbuatan hamba. Dan mengingkar mereka akan qada dan qadar Allah Ta'ala sama sekali. Yang ni melampau dah lah. Mensabit ke ikhtiar di kita tu kena dah. Tapi kena sabit juga qada-qadar. Ni ya orang panggil kita ahli sunnah ni, kita duduk pertengahan antara dua hujung yang melampau, iaitu puak Qadariyah dan puak Jabariyah. Kalau kita tak mengaji ko ilmu akidah ni, kita tak akan berjumpa lah ajaran sebenar. Kita tak akan boleh faham yang sebenar. Dan kalau kita faham tu pun kita tak tahu faham kita tu faham yang sebenar ke, faham yang salah ke, tak ada kayu ukur dia. Bila kita mengaji, kita boleh ukur. Alhamdulillah, kita ni boleh faham dengan faham yang sebenar pun wujud sangat-sangat dah. Dan melihat mereka itu Qadariyah akan baik dan jahat daripada diri mereka itu puak Qadariyah. Baik jahat semua dia nampak diri mereka, tak ada Tuhan. Menghendaki mereka itu Qadariyah dengan demikian itu melihat baik buruk mereka semata akan menyucikan Allah Ta'ala daripada zalim. Itu niat mereka tu. Yang lebih pada Mu'tazilah jugalah. Kalau baik Tuhan, kalau buruk kita semata-mata. Tanpa diada i'tikad, la tataharrak bi zarratin illa bi iznih. Tak bergerak sesuatu tu tanpa izin Tuhan, dia tak i'tikad begitu. Tak semata-mata buat zalim ni kita. Tujuannya bagus dah, selapih, iaitu nak menyucikan Allah Ta'ala daripada benda-benda hak buruk. Dan tapi mereka lupa. Mereka nak elok daripada lubang kecil masuk pada gaung yang besar. Iaitu mana? Iaitu mereka tu telah beriktikad ada benda zat lain yang mana berkuasa seperti mana kuasanya Allah Ta'ala. Mereka tak perasan kata itu tu. Mereka telah mensabit ke ada benda lain yang mana berkuasa sama kuasa dengan Allah Ta'ala memberi kesan dan memperbuat akan yang keji. Dan memperbuat akan yang keji. Tuhan nak jadi nak menyucikan Tuhan ni daripada zalim dan daripada memperbuat benda yang keji. Dan tetapi sesat mereka itu puak Qadariyah kerana membangsa mereka itu Qadariyah akan lemah kepada Allah Ta'ala. Dia tak perasan tu, dia telah membangsa akan lemah tu pada Allah dengan jalan terkandung demikian itu. Demikian mereka menyucikan Allah daripada zalim dan keji saat ni. Dengan jalan terkandung demikian itu menyucikan Allah daripada zalim dan perbuatan yang keji itu. Ada dah terkandung sekalinya tu, Tuhan tu tidak mempunyai kuasa yang mutlak kerana ada suatu benda yang Tuhan tidak buat lepas daripada kekuasaan Allah, itu benda-benda buruk. Dan tiada sedar mereka itu. Nak sedar mana mengaji dak. Orang sedar-sedar ni orang yang ada persedar pada diri mereka ni, orang yang belajar. Orang yang tak belajar tak ada kesedaran bagi mereka. Sebab itulah dikata ke sehari semalam ni Tuhan turun ke 1000 rahmat, 1000 kebaikan, 990 9 rahmat diturunkan kepada orang belajar. Orang belajar 999 rahmat. Serahmat ya beri ke orang ramai hak lain. Dari kitab Jawahir Rumah ada lah rasanya. Tu nak katanya kebaikan yang bersangat kalau kita berada pada majlis ilmu. Tambah-tambah lagi kalau katanya guru, keberkatan itu lebih-lebih lagi pada awal kitab, khatam kitab, dan di tengah-tengah kitab.
Sebab tu walaupun kita tak boleh nak menghadiri sekalian pengajian, jangan kita lalai pada menghadirkan juga untuk mendapatkan keberkatan tu pada awal dan pada akhir. Cuma jangan tak mari langsung pas ni tengah-tengah. Kita awal akhir lah. Tidak begitu, tapi maksudnya usaha awal akhir ni biar lagu-lagu mana kita dapat hadir kerana situ keberkatan dia tu. Dan hakikatnya sekalian kita duk mengaji tu keberkatan sangat-sangat dah. Keberkatan ni tak ada tempat-tempat lain. Dia ada pada tempat-tempat majlis ilmu, majlis-majlis yang mana nak memahami kita dengan agama kita ni sendiri. Maka dengan tu kita tu ada penjagaan. Kalau tak mari majlis ilmu, maka kita tu dah akan tidur. Walaupun kita jaga duk kerja, dia panggil tidur. Sebab itulah mana hadis ke yang mana mafhumnya kullun nasi naim, begitu dah. Tiap-tiap manusia tu tidur. Fa in mata, bila mereka mati tu barulah mereka sedar. Gitu mafhumnya. Manusia tu tidur. Bila mereka mati baru mereka sedar, baru mereka terjaga. Tapi orang-orang yang sentiasa dalam majlis ilmu, dalam peringatan sentiasa, maka mereka tu sentiasa terjaga hati mereka. Sebab tu dia kena ada tempat-tempat sebegini. Dan ada pun mazhab Mu'tazilah masuk yang terakhir, membangsakan mereka itu yang lebih kurang Mu'tazilah Qadariyah ni akan kejahatan kepada diri mereka itu. Mereka membangsa. Kena dah tu. Maka menyabik mereka itu bagi diri mereka ikhtiar, usaha pilihan, kerana memelihara daripada dibangsa ke kekejian dan zalim kepada Allah Ta'ala. Dan tetapi membangsa mereka itu akan lemah kepada Allah Ta'ala dengan jalan terkandung demikian itu, dengan membangsa kepada diri kita buat jahat semata-mata, pada iktikad juga ni. Dan tiada sedar mereka itu fata'alallahu anzalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada mereka itu, lemah Allah, maha tinggi dan maha besar, maha mulia Allah Ta'ala. Kerana mereka lupa kata kalau ada sesuatu benda boleh melakukan sesuatu tanpa kehendak dan tanpa kudrat Allah, maka lemah Allah. Dan bermula mazhab yang sebenar mana? Iaitu bahawasa yang memberi bekah itu majmu'. Dan bermula mazhab yang sebenar, iaitu mazhab sebenar ni, bahawasa yang memberi bekah itu majmu', yakni himpunan dua kudrah. Mazhab sebenar, bahawasa yang memberi bekah itu majmu', himpunan dua kudrah, itu kudrah Allah dan kudrah hamba. Maka bermula segala perbuatan yang keluar daripada hamba sekalian dengan qada Allah Ta'ala dan qadarnya Allah. Dan tetapi bagi hamba tu dinisbahkan dengannya ikhtiar. Tapi hak memberi kesan semata-mata pada hakikatnya Allah lah, cuma dibangsakan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang menolak Qadariyah dan Jabariyah. Iyyaka na'budu, kami sembah. Tuhan nisbah pada kita tu menolak ke Jabariyah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Tuhan kami memohon, menunjuk kita ni lemah. Itu menolak ke bagi pahaman Qadariyah. Tengok duk kecek kita tasawuf pun di akhir-akhir ni mari kecek pula bab akidah, kerana benda ni benda yang sangat penting bagi kita. Maka bermula takdir itu ketetapan daripada Allah Ta'ala dan usaha itu daripada hamba. Dan inilah mazhab yang pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Tidak melampaui antara antara dua bucu hak melampau lah. Dan atas mazhab yang pertengahan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Inilah khulasah perkataan Imam Ghazali, ringkasan daripada kata Imam Ghazali di dalam usul, dalam kitab usul dia. Perkataan inilah wallahul hamdi. Dan bermula Allah Ta'ala tu pujian. Telah selesai hamba menterjemah ini risalah pada hari Ahad 27/12
1375 Hijrah pada Masjidil Haram, tempat yang barakah di belakang makam Ibrahim. Lebih-lebih lagi pada waktu duha dengan pertolongan dan taufik khalqu qudrah ala taatih daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi zahiran wa batinan wala awwalan wa akhiran huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Allah faqihna fid din wa 'alim at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lana warhamhum bayana sira. Allahumma la tafilna fi ghaflah wa la ta'khuzna an ghirah waj'al akhir kalamina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah. Insyaallah minggu depan kita start bid'ah hidayah.